Assalamualaikum. Okey, hari ini kita sambung pelajaran kita bab 10. Bab yang terakhir berkaitan dengan pengurusan keuangan. Okey, bab ni penting untuk kamu, bagaimana untuk kamu menjalani kehidupan pada masa sekarang dan akan datang. So, jadi bagaimana kamu untuk menguruskan keuangan kamu pada masa hadapan bila dah dewasa, apa planning kamu untuk hari tua, semua tu penting. Jadi bab ni kamu kena dengar lah. Okey, so jadi kita tengok apabila kita mempunyai kewangan, kita ada duit, kita ada wang, kita ada aset lain. Jadi kamu kena pandai merancang dan menguruskan keuangan kamu. Okey, walaupun duit kamu sikit, tapi kamu kena pandai uruskan. Sebabnya kita tak nak bila di hujung usia, mungkin nanti kamu akan berkahwin dan anak-anak kamu dah dewasa, besar dan memerlukan duit. Time tu kamu dah tua. Kamu tak ada menabung apa semua, kamu tak ada duit untuk nak membantu mereka ataupun nak support pendidikan mereka lah. Okey, so jadi hari ni kita tengok perancangan dan pengurusan keuangan. Jadi, pengurusan keuangan merupakan satu proses yang melibatkan pengurusan wang. Okey, bila orang sebut pengurusan keuangan tu maksudnya melibatkan pengurusan wang daripada pendapatan terhadap simpanan. Jadi maksudnya pengurusan keuangan ni adalah melibatkan pengurusan duit. Yang melibatkan pendapatan dan terhadap simpanan. Lagi terhadap perbelanjaan, perlindungan dan pelaburan. Okay, ada 4 benda yang penting itu bila melibatkan duit, simpanan, perbelanjaan, perlindungan dan pelaburan. Okey, terdapat 5 langkah dalam proses pengurusan kewangan. Jadi kamu kena tahu 5 langkah tu. Jadi kita tengok 5 langkah tu. Okey, kita tetapkan matlamat kewangan, kena menilai kedudukan kewangan, mewujudkan pelan kewangan, melaksanakan kewangan, mengkaji semula dan menyemak kewangan. Okey, ini adalah 5 step yang kamu kena tahu. Okey, tetap, kata kunci dia tetap matlamat, nilai kewangan, wujudkan pelan, laksana, lepas tu kaji semula dan semak. Okey, itu kata kunci dia. Hari ini kita pergi kepada menetapkan matlamat keuangan. Okey, menetapkan matlamat keuangan dia langkah yang pertama dalam pengurusan keuangan. Dia mestilah mengikut keutamaan dan spesifik. Okey, contohnya seseorang yang ingin menyimpan duit sebanyak 1,500 bagi dalam bank bagi tempoh masa 3 tahun sebelum berkahwin. Jadi kamu ni umur dah 16. Okey, kamu kena plan. Mana tahu kamu nak kahwin awal, kahwin umur 22. Jadi kamu kena plan awal. Memanglah ni ramai orang yang kahwin time COVID ni tak mahal sangat majlis kenduri apa semua, just buat yang wajib je. Tapi ikutlah kata kamu nak buat majlis yang besar, kamu kena planning. 3 tahun lagi ke, 5 tahun lagi ke, kamu kena simpan duit. Okey. So jadi kamu kena macam ni, dia nak kahwin, dia nak 15,000 dalam tempoh 3 tahun sebelum kahwin. 3 jangka matlamat keuangan yang kamu kena tahu. Jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang. Okey. So, tak semestinya untuk kamu nak simpan duit nak kahwin. Contoh ni, kamu boleh fikir kamu nak beli iPhone baru. iPhone 12 dah ada 13. Harga dia kat 4,000 lebih. Jadi kamu kena menyimpan. Okey, bila kamu nak beli telefon tu? Kata kalau tahun depan, kamu boleh ke simpan sebulan 300? Nak fikirlah semua tu. Nak bajet. Okey. So kalau bercerita pasal ni, dia nak kahwin 3 tahun lagi. Dia nak duit sebanyak 15,000. Kita tengok. Okey. So jadi matlamat ni, matlamat jangka panjang dulu. Cikgu pergi jangka panjang dulu. Matlamat jangka panjang tu, dia mestilah matlamat yang nak dicapai tu mesti lebih daripada
5 tahun. Biasanya ni melibatkan jumlah duit yang besar. Seperti contoh simpanan untuk bersara, pendidikan anak-anak. Okey, contohnya bila dah kahwin ataupun sebelum kahwin, dia kena planning lah. Oh, nanti aku nak kena simpan untuk anak-anakku nak besar. Semua tu kena fikir. So, jadi kena ada buat matlamat keuangan. Okey, kena buat pengurusan keuangan. Okey, kita pergi matlamat jangka sederhana. Ialah di antara lebih daripada setahun hingga 5 tahun. Jadi kalau jangka panjang lebih pada 5 tahun. Jadi jangka sederhana lebih setahun hingga 5 tahun. Biasanya melibatkan amount yang sedikit besar, kurang besar sikit. Tadi jangka panjang besar. Ini kurang besar. Contohnya nak bercuti luar negara, beli laptop dan sebagainya. Okey, so itu jangka panjang. Okey, matlamat jangka pendek pula ialah kurang daripada setahun. Biasanya melibatkan jumlah yang tidak besar. Contohnya ada orang nak beli kerusi sofa, telefon bimbit, komputer riba. Bergantung kepada keuangan seseorang. Okey. Okey, dalam menetapkan matlamat keuangan, tempoh masa adalah penting untuk nak mencapai matlamat kita. Okey, tempoh masa itu merujuk kepada mencapai sesuatu matlamat keuangan bergantung pada jumlah peratusan simpanan bulanan seorang daripada pendapatan. Namun keadaan ini bergantung pada cara seseorang itu merancang. Okey, tempoh masa tu maksudnya kita nak tentukan. Kita nak membeli sesuatu tu berapa tempoh masa dia. Bergantung kepada jumlah simpanan seseorang. Okey, so kalau gaji besar mungkin boleh beli terus. Kalau gaji kecil-kecil, sikit-sikit boleh plan. Nak beli bulan depan ke, itu namanya menetapkan matlamat, di mana di situ ada tempoh masa. Okey, dalam kita nak merancang keuangan, kita kena tetapkan matlamat keuangan kita ni. Semasa menentukan matlamat, seorang haruslah memberikan keutamaan perbelanjaan kepada keperluan. Maksudnya, bila kita nak tetapkan matlamat kita nak beli apa, nak buat apa, kita kena utamakan keperluan daripada kehendak. Contohnya, gaji. Mungkinlah ada siapa yang buat part time, gaji dia sebulan adalah 2,000. Jadi dia nak plan nak simpan sebulan 1,500. Jadi 500 adalah keperluan dia. Keperluan tu maksudnya makan, minum. Jadi seseorang tu yang ada pendapatan, dia kena tolak dulu berapa bajet nak makan, minyak motor, minyak kereta, macam tu. Keperluan tu apa yang wajib. Jadi untuk nak tentukan matlamat keuangan, kita kena utamakan keperluan dulu daripada kehendak. Tapi kalau keperluan tu, kena fikirlah kalau nak matlamat tu cepat sampai, kehendak tu kena kurangkan. Okey, contoh keperluan asas di abang tadi. Makanan, tempat tinggal, pakaian. Contohnya bil elektrik. Semua tu tak bayar bil elektrik nanti. Rumah tak ada bil. So takkanlah kita nak tinggal kat bawah jambatan. Kita kena ada rumah. Jadi kalau nak ada rumah, kenalah kalau tak ada duit, sewa dulu. Nak sewa pun kena plan juga. Nak kena bayar deposit rumah. Bukan sikit. Kalau rumah sebulan 400, deposit kadang-kadang 2 bulan. Di 800 nak bayar dulu. Deposit api lagi. Semua tu kena fikir. Kehendak tu apa pula? Kehendak tu keinginan untuk menjalani kehidupan mewah. Contohnya, kalau dah nak berjimat ni, telefon ada. Telefon Oppo je. Tapi tadi nak pakai iPhone. Kamu tengoklah, kalau kamu ada duit bajet, belilah Oppo murah-murah je. Yang terkini ni pun, yang paling murah pun 1,000. Kan? Kalau nak pakai Oppo 4,000. Tapi pakai prepaid buat apa kan? Perbelanjaan mengikut kehendak akan menyebabkan
seorang berbelanja lebih daripada pendapatan yang diperoleh. Jadi perbelanjaan ikut je, nak makan apa, nak buat apa tak fikir. Nanti akan berbelanja lebih daripada pendapatan yang diperoleh. Perancangan keuangan yang cekap akan membantu seorang itu bebas daripada masalah wang. Okey, kita kena fikir, rancang supaya kita tak ada masalah keuangan. Serta mewujudkan simpanan yang cukupi bagi waktu kecemasan. Okey, so kita kena bijak menguruskan duit kita. Dalam menetapkan matlamat keuangan, kita ada beberapa step yang patut kamu tahu. Okey. Aspek yang paling penting dalam merancang keuangan ialah dinamakan financial goal. Matlamat keuangan ataupun financial goal, aspek penting dalam merancang. Matlamat keuangan ni mestilah melibatkan perkataan ni, melibatkan SMART. Konsep SMART dalam membantu seorang untuk mengawal perbelanjaan. Okey, SMART tu maksudnya spesifik, M untuk boleh ukur, measure bahasa Inggeris dia measurable, measurable. Okey, A ni attainable, R realistic, T time bound. Time bound tu tempoh masa. Okey, kita tengok satu persatu tentang SMART. Sebelum kita pergi kepada SMART tu, kita ambil satu contoh dan situasi. Encik Yusof akan mengadakan hari keluarga di Port Dickson dalam tempoh 6 bulan. Sambutan tu menelan belanja sebanyak 1,500. Nak cuti pun bukan murah-murah. 1,500 kot. Encik Yusof perlu menyimpan duit RM250 sebulan. Dengan pendapatannya RM2,500 sebulan untuk mencapai matlamat keuangan. Adakah matlamat keuangan Encik Yusof memenuhi pendekatan SMART? Okay, kita tengok. Ingat, gaji dia nak mencapai, nak bercuti 6 bulan. Lepas tu, dia perlu 1,500. Dia kena simpan 250. Gaji sebulan dia 2,500. Kena ingat step ni. Okay, kita tengok kepada SMART. Adakah matlamat Encik Yusof spesifik? Adakah matlamat Encik Yusof dia ada macam matlamat dia fokus dia? Ya, matlamat Encik Yusof adalah untuk menyambut hari keluarga di Port Dickson. Bukan sekadar ingin bercuti, tapi beliau menetapkan lokasi yang spesifik. Okey, complete dia habaq nak pergi mana, pergi nak bercuti. Dia betul lah dia kata menetapkan matlamat iaitu yang khusus, yang apa yang dia nak capai. Okey, tadi dah SMART ni, tadi dah spesifik ni measurable. Measurable tu maksudnya boleh diukur. Apakah matlamat Encik Yusof boleh diukur? Okey, ya, matlamat Encik Yusof boleh diukur kerana dia perlu berbelanja 1,500 untuk menyambut hari keluarga di Port Dickson. Okey, dah spesifik, S dah, measurable boleh diukur, perlu 1,500. S, M, A pula. Okey, A. Apakah matlamat Encik Yusof boleh dicapai dengan attainable? Attainable ni boleh dicapai. Dia perlu simpan 2,250 selama 6 bulan. Okey, dengan gaji 2,500 sebulan hingga dapat mengumpul 1,500. Okey, RM250 darab dengan 6 dapat 1,500. Okeylah. Lagi pula 250 ni bersamaan 10% daripada gajinya adalah logik dan boleh dilaksanakan. Okey, jadi boleh dicapai. Dia bukan angan saja. Okey. So jadi A tinggal A realistik. Adakah matlamat Encik Yusof realistik? Matlamat kewangan Encik Yusof menyambut hari keluarga tu selama pada 6 bulan akan datang adalah realistik. Betul, logik. Kalau kamu kata kamu nak kahwin dengan puteri kayangan, logik ke? Itu tak realistik. Mana ada puteri kayangan? Perlis Indra kayangan orang Perlis boleh lah. Indra kayangan. So dia kena realistik iaitu nyata. Beliau akan menyimpan 250 untuk mencapai matlamat tu. Okey, T. Apakah matlamat Encik Yusof ada tempoh masa? Dia ada tempoh masa iaitu 6 bulan untuk nak kumpul 1,500. Oleh itu Encik Yusof mengamalkan konsep SMART. Okey. SMART for S for spesifik, khususkan apa nak buat.
Okey, kita kena boleh ukur. Attainable, boleh dicapai ke tak. Kira duit yang nak simpan tu tercapai target dah 6 bulan ya. Okey, T for R for realistic. Memang realistik lah dia nak P kan. Lepas tu time bonding, masa untuk nak kumpul duit. Okey. Ingat perkataan smart. Okey. Okey, itu saja untuk hari ini. Kamu kena ingat perkataan smart. Uruskan keuangan. Okey. Okey, cikgu ulang. Okey, cikgu ulang. Tajuk kita ialah pengurusan keuangan, perancangan dan pengurusan keuangan. Kita ada 5 step. Okey, jadi hari ini kita hanya fokus kepada menetapkan matlamat keuangan. So, dalam menetapkan matlamat keuangan ada 5. Okey, ada perkataan smart yang kamu kena ingat. Lepas tu kamu kena tahu ada tempoh masa, 3 jangka masa, jangka pendek, jangka sederhana, jangka panjang. Jangka pendek kurang daripada 1,000, sederhana lebih daripada 1,000, kurang pada 5 tahun. Jangka pendek kurang pada setahun. Jangka sederhana 1 tahun hingga 5 tahun. Jangka panjang lebih pada 5 tahun. Kamu kena tahu tempoh masa untuk kita capai matlamat kita. Okey, kamu kena tahu, kita kena tahu keperluan dan keperluan tu yang wajib-wajib. Makanan, pakaian, tempat kediaman. Kehendak ialah keinginan yang menjalani kehidupan mewah. Lepas tu, perkataan smart tu. Kamu kena tahu apa tu smart. S-M-A-R-T tu. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih.